Alright, Assalamualaikum and welcome back guys. Liga Super Match Week yang ke-17. Ini adalah Match Week yang special. So aku nak try untuk sentuh semua game yang berlangsung sepanjang minggu lepas. Harapnya tak ada lagi lah orang yang cakap aku ni select memilih game kecil-kecil langsung mat kening tak nak sentuh. Dan Match Week ke-17 ni juga sebenarnya jadi special sebab ini mungkin menjadi Match Week yang terakhir lah kita melihat Badrul Bkhtiar menjadi player profesional bola sepak negara kita. So tanpa melengahkan masa lagi, kami formal lagi Jadi tak nak buang masa korang lagi, jom kita tengok game pertama untuk minggu ni. Game yang paling lemau lah aku cover dulu, iaitu antara PDRM yang melayan kunjungan pasukan Terengganu. Kalau nak diikutkan pada trend pasukan PDRM ni of course kita tahu diorang ni lebih suka untuk bertahan secara deep. Setiap kali jumpa dengan big team dalam Liga Super, cara diorang defense secara deep, diorang punya roadblock ni lah senang cerita memang tak ada obat mat. Kau tengoklah tim-tim besar macam Sabah, Kedah, Selangor, semuanya pernah tewas dengan pasukan PDRM season ni. Tapi untuk match week ke-17 ni dia berbeza sikit. Bukannya kata PDRM ni defend terlalu deep, beza dia adalah Terengganu sebenarnya yang terlalu lemau, langsung tak boleh nak convert sebarang chances yang ada. Player-player dekat bahagian strike force pasukan Terengganu dalam match ni, kau tengok terutamanya Sonny Norde dan juga Adisak Kraison, langsung tak mengancam depan gol. Ada chances tamak tak nak pass, cuba juga untuk try, end up ada lebih daripada 3-4 chances depan gol, langsung tak boleh nak convert. Senang cerita strike force pasukan Terengganu dalam match ni lemau gila. And to be fair untuk pasukan PDRM sebenarnya dalam match ni diorang lebih mengancam walaupun diorang ni nampak sedikit bertahan, tapi tak adalah bertahan secara deep macam dalam match-match tentang pasukan besar sebelum ni. Cara diorang keluar untuk counter attack, chances creation diorang sebenarnya nampak lebih membahaya daripada pasukan Terengganu. Tapi sama juga penyakit dia dua-dua tim ni, bila sampai je depan gol lemau, langsung tak boleh nak convert semua chances yang diorang ada. So bila dua-dua tim pun dah lemau, aku cakap kau eloklah berkongsi mata. Kau ambil satu mata, aku ambil satu mata. Seterusnya adalah pertemuan antara pasukan Kuching City bertemu dengan pasukan Perak. Kalau nak diikutkan geng, ini adalah fixture yang mana Perak first time lah dapat 3 mata dalam Liga Super season ni waktu diorang jumpa dekat Ipoh masa first leg hari tu. Lepas saja daripada kemenangan tu, Perak terpaksa untuk menanti lebih daripada sebulan lah lebih kurang macam tu baru diorang dapat 3 poin lagi menentang pasukan Kelantan. Tapi lepas saja kemenangan tu, langsung tak ada sebarang kemenangan yang berjaya untuk dicatat oleh pasukan Perak sampai Lee Tuan Kim pun dah kena pecat sekarang ni. So bila turun menentang pasukan Kuching City ni, memang wajib lah player dia orang all out untuk dapatkan 3 mata. And kalau kata kita tengok secara overall match ni sebenarnya as expected lah, dua-dua tim datangnya daripada bottom table kan. Of course dia orang akan bermain secara open, dua-dua tim ada banyak gila chances dekat depan gol. Cuma bezanya pasukan Perak nampak lebih klinikal, berjaya untuk menghasilkan gol daripada angle-angle yang nampak sukar. Dia orang berjaya untuk menghasilkan gol dalam match ni. Walaupun sebenarnya anak-anak buah Irfan Bhakti lebih banyak pegang possession, lebih banyak pegang game sepanjang 90 minit perlawanan. Cuma untuk highlight terbesar game ni bukanlah gol daripada Gua Kocheya ataupun Son Heung-min Kopiori Perak tu. Insiden apabila Zahrul Nizwan bagi satu tapakan padunya ke atas Syukri Baharun sebenarnya adalah highlight yang paling menyebabkan match ni menjadi viral. Bila kita tengok balik replay kepada insiden ni sebenarnya sangat-sangat pedih lah nak terima. Consider ini merupakan first match Syukri tu main balik lepas dia terpaksa untuk recover from long term injury. Member baru saja baik daripada ACL Ini pula merupakan first perlawanan, masuk minit ke 80 lebih, main tak ada berapa minit dah pun kena tapakan macam tu. Tapi tu tak apa lagi. Yang paling menyebabkan ramai orang panas dekat luar sekarang ni adalah Oni Malaysia. Referee tak ambil sebarang tindakan ke atas insiden yang berlaku macam ni. Ini merupakan dangerous foul play. Kita faham benda ni pernah berlaku juga dekat liga-liga luar negara, tapi biasanya memang referee akan ambil tindakan, mungkin akan melayangkan kad merah. So bila berlaku je benda macam ni, tak ada pula layangan kad merah, memang ramai duk pelik. Sebab apa berlaku macam ni? Sebab boleh dek. Next adalah pertemuan antara pasukan KL City melayan kunjungan pasukan Negeri Sembilan dekat home ground diorang, iaitu Stadium Seras. Lepas saja kena comeback waktu menentang pasukan Terengganu dalam match week yang lepas. Aku ingatkan player KL City ni dah insaf lah, takkan concede lagi gol-gol hujung perlawanan macam ni. Tapi selang lebih kurang 8 hari je, kau tengok macam mana last kick of the game menentang pasukan Negeri Sembilan, last set piece lah sebenarnya, end up tim lawan berjaya untuk menjaringkan equalizing goal. To be honest sebenarnya untuk player-player pasukan KL City, kita nampak diorang ni all out dalam match ni.
ni. Diorang berjaya untuk pegang game, berjaya untuk mendahului menerusi gol daripada Romain Morales. Tapi korang kena ingat geng, bila kau terpaksa beraksi di waktu petang dengan cuaca yang panas terik macam tu, memang akan ada high possibility untuk player-player kau lose concentration hujung-hujung game. Ada yang mungkin berpendapat ini adalah match terakhir sebelum kau bertemu dengan pasukan JDT. Mungkin player-player KL City ni tak nak all out, nak avoid from injury. Tapi untuk Boyan Hodak pula, aku rasa ini adalah match yang dia akan nilai siapa sebenarnya player yang dia akan pilih bermain dalam first 11 waktu final nanti. So senang cerita, mentally bila kau dah kena comeback dalam match week yang lepas menentang pasukan Terengganu 2 gol leading, tiba-tiba pihak lawan comeback 1 point juga kau kutip. Minggu ni menerusi last set piece of the game ataupun mungkin menjadi salah satu last kick of the game, pihak lawan berjaya sekali lagi untuk menyamakan kedudukan. Aku tak rasa ke mentally player-player pasukan KL City akan sedikit down sebelum bertemu dengan pasukan JDT. So sebab itulah sebenarnya kita nampak reaction daripada Boyan Hodak lepas perlawanan tu memang betulkan merah mat member ni. Memang panas gila. Kita tak tahulah berapa banyak botol yang telah dibalik. Apa-apa sekalipun kan, sebenarnya aku nak pujilah semangat juang yang ditunjukkan oleh player-player Negeri Sembilan. Nampak bermain dengan lebih baiklah lepas diorang ketinggalan. Aku rasa setiap kali game diorang banyak ketinggalan sebenarnya, baru diorang main dengan lebih baik. Terutamanya dengan player-player yang masuk waktu second half, semuanya membawa impact. Tapi untuk Hafiz Ramdan, Kancil, kalau kata hang tengoklah video aku ni, hang kompos sikit je depan gol, aku sure Devon akan bagi hang first 11 pula lepas ni. Yang ni tak boleh nak cakap lebih-lebih sebab dia member aku. Seterusnya adalah pertemuan antara pasukan Kedah yang bertemu dengan pasukan Kelantan United. Selepas saja Kedah decide untuk melepaskan khidmat William Lira, penjaring terbanyak diorang dalam Liga Super season ni, aku sebenarnya sedikit skeptikal lah. Aku tak sure macam mana Nafuz Zain akan gantikan top scorer diorang ni. Tapi bila naik je nama King Dayo as a replacement, aku merasakan ini merupakan percaturan yang tepat. Aku faham sekarang ni kenapa Nafuz Zain sanggup melepaskan William Lira. Sebenarnya kau tengoklah dalam match menentang pasukan Kelantan United ni, serta dalam match yang lepas, kau sebenarnya bukan saja sign seorang poacher dekat depan gol untuk menghasilkan banyak gol pasukan Kedah lepas ni, tapi engkau lebih kepada sign seorang top scorer Liga Super 2 musim turut-turut beberapa musim lepas. 3 gol dalam 2 match, aku rasakan ini seolah-olah macam deja vu. Apabila dia masuk bersama dengan pasukan Selangor dulu half season pun, kau nampak banyak gila gol yang dia berjaya hasilkan waktu second half of the season. Dengan kemasukan Ifidayo ke pasukan Kedah ni, kau boleh nampak sedikit berbezalah permainan dia berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Sebabnya kalau kata kita ingat balik waktu Ifidayo ni main dengan pasukan Selangor dulu, dia terpaksa untuk work harder, terpaksa untuk turun, cari bola, untuk dapatkan ball supply yang memang payah gila nak sampai dekat dia depan gol. Berbeza pula untuk pasukan Kedah sekarang ni, dengan adanya nama-nama macam Manuel Ott, Hidalgo, Litak, Amirul Afiq yang akan menghantar bola banyak masuk ke arah Ifidayo. Aku rasakan ini merupakan satu signing yang cukup tepat buat pasukan Nafuz Zain. Kalau performa Ifidayo berjaya untuk dikekalkan for the rest of the season, hujung season nanti kau tahulah ke mana hala tuju dia lepas ni. Next adalah pertemuan antara Selangor yang melayan kunjungan pasukan Penang pula dekat Stadium MBPJ. Kalau kita tengok based on recent form, Penang ni sebenarnya performa diorang yo-yo lah. Apabila nak menang tentang pasukan Kelantan pun perit sampai nak tercirit. Langsung tak pernah menang satu match pun dalam 5 perlawanan terakhir sebelum tu. Bertemu pula dengan pasukan Selangor yang masih lagi terkejut, yang masih lagi under pressure apabila tewas menentang pasukan Seri Pahang dalam match week sebelum ni. Untuk overall match ni sebenarnya kedua-dua tim bermain dengan secara seimbang je mat bagi aku. Dua-dua tim main lebih kurang je. Tak elok mana pun corak permainan Selangor walaupun berjaya untuk menang dengan skor line 3-0. Sebabnya korang kena ingat pasukan Penang tak dapat turunkan striker import dia. Kalau kata adalah nama-nama macam Sony Saad dekat depan, aku rasa dia orang juga mampu untuk mengejutkan pasukan Selangor, mungkin berjaya untuk menghasilkan beberapa gol. Sebabnya walaupun tanpa penyerang-penyerang import dia orang ni dia orang masih lagi untuk create chances. Berjaya juga untuk dapatkan chances one by one, tapi masalah dia dekat depan tu ada Hadin Azman bagai player lokal ni tak mampu untuk convert chances-chances yang ada. Dan kalau kata korang ingat balik dalam match ni, sebelum gol pertama menerusi Nur Al-Raw Abdeh tu Penang sepatutnya dapatkan satu sepakan penalti. Malangnya insiden tu tak dilayan oleh pengadil yang menyebabkan player-player Penang seolah-olah macam panas duk argue dengan ref, end up dia orang kena counter attack. Dan itu jugalah sebenarnya yang menjadi game changing moment. Sebab itulah Manzur Azwira waktu interview hujung game tu, kau nampak dia palat, dia panas gila dengan referee dalam match ni.
Seterusnya adalah pertembungan antara tim yang ada dekat top of the league dan juga tim yang ada dekat bottom of the league. Tim yang paling atas dan juga tim yang paling tercorot sekarang ni, iaitu JDT menentang pasukan Kelantan dekat Stadium Sultan Muhammad keempat. Lepas kita tengok ayat-ayat manis Bos Zam dekat FB, katanya dah bayar dah semua gaji. Kalau kata ada rezeki lebih, aku tak nak pun tunggak-tunggak bagai ni. Ramai sebenarnya ingatkan harapan untuk dapatkan owner baru buat pasukan Kelantan ni dah pun terkubur. Sekali ambil kau dalam match ni, dengan aku pun terkejut. Bos Zam kasih jemput satu kali Datuk Seri Vida untuk mai. Jom kita tengok tim yang kau nak ambil alih sangat ni kena belasah dengan negeri kelahiran aku. And to be honest, sebenarnya aku sangat-sangat mengharapkan Zam Saham ni melepaskanlah pasukan Kelantan ni kepada orang yang lebih layak. Tak kisahlah siapa sekalipun, make sure orang tu jenis orang yang ada duit dan yang paling penting ada passion terhadap bola sepak. Tahulah at least mana nak manage duit dalam tim bola sepak. Berbalik-balik kepada match ni, sebenarnya untuk overall dalam match ni kita tahulah JDT being JDT. Membelasah tim ni tak kisahlah Kelantan ke siapa pun, jumpa Selangor pun dia orang tetap membelasah juga. Cuma apa yang aku seronok tengok dalam match ni, apa yang aku puji adalah semangat player-player pasukan Kelantan, terutamanya player-player lokal, player-player muda yang ada dalam skuad sekarang ni. Walaupun dia orang kena belasah, walaupun kita tengok technically memang JDT ada segala kelebihan, tapi bila beraksi di hadapan ribuan penyokong-penyokong kau dekat Stadium Sultan Muhammad keempat, memang nampak player-player muda pasukan Kelantan ni cuba all out, cuba untuk lancarkan counter attack. Adalah beberapa gerakan yang berbahaya, terutamanya menerusi Fazrul Ahmed dan juga Nathaniel si Ringo. Bagi aku, daripada 5 gol yang terhasil untuk pasukan JDT malam tu 2 gol pertama tu dengan gol yang terakhir daripada Ahir Rashid tu memang gol yang player-player JDT sendiri create. Tapi 2 gol yang tengah-tengah tu, gol ketiga dan juga keempat tu, itu memang merupakan giveaway gol daripada player-player pasukan Kelantan sendiri. Terutamanya gol yang dihasilkan oleh Bergson, gol keempat tak silap aku. Gerakan tu sampai anak aku boleh tanya aku, "Daddy, kenapa player-player pasukan merah ni boleh pas pula dekat player baju putih?" Aku cakap kau time tu aku pening mat. Aku cakap tu teammate lama dia. Seolah-olah macam Bergson ni pernah main pula untuk pasukan Kelantan. Last sekali adalah match antara pasukan Sabah yang turun melayan kunjungan pasukan Seri Pahang. Baru saja mengejutkan pasukan Selangor dalam match week sebelum ni. Ini adalah pertembungan antara tim yang ada dekat nombor 3 bertemu dengan tim yang ada dekat tempat keempat. Selepas kita mendengar pengumuman daripada manajemen pasukan Sabah yang Badrul Baqtiar ni akan meninggalkan pasukan, ini merupakan match terakhir lah probably untuk Badrul Baqtiar dalam Liga Super. So dalam match ni memang nampak player-player Sabah all out, cuba untuk memberi kenangan manis terakhir buat Kapten Badrul Baqtiar diorang. Sebenarnya dalam match ni kau boleh nampak sendiri macam mana player-player Sabah main dengan cukup tersusun, terutamanya dekat bahagian strike force diorang. Gandingan antara Ramo Machado dan juga Darren Lock ni is one to watch lah for the rest of the season. Sebabnya bagi aku, walaupun diorang ni baru saja digandingkan, kau boleh nampak chemistry tu dah mula ada. Ramo Machado ni dah tahu dah kat mana nak letak bola supaya Darren Lock ni senang untuk melakukan finishing. Keserasian kedua-dua orang penyerang dekat bahagian depan untuk pasukan Sabah ni serta kemampuan yang ditunjukkan oleh Darren Lock terutamanya dalam match ni seolah memberikan amaran buat Kim Panggon yang striker utama untuk skuad Harimau Malaya is back. Berbeza pula untuk penyokong-penyokong pasukan Seri Pahang yang tak faham, yang pening, yang panas gila dengan Fandi Ahmad. Sebabnya lepas player-player diorang perform waktu menentang pasukan Selangor hari tu, nampak main baik lah, berjaya untuk menang dalam match tersebut. Tapi majoriti player-player yang main dalam match week yang lepas terpaksa dipecahkan gandingan diorang. Masuk pula player-player lain daripada bangku simpanan. Aku tak sure sebenarnya, mungkin ada masalah injury ataupun fatigue issue lah. Mungkin player-player penat travel bagai. Tapi sangat-sangat sayang bila tim kau ni dah start nampak ada form, berjaya untuk tewaskan pasukan Selangor. Sepatutnya cubalah untuk kutip mata dalam match ni. Nak cucuk balik pasukan Selangor, tapi end up tim kau kena belasah dengan skor lain 5-0. Alright guys, aku rasa tu je lah dulu untuk video kali ni. Aku dah pun cover semua match yang berlangsung sepanjang minggu lepas. Dah naik mengah dah pun aku sekarang ni. Apa-apa sekalipun aku nak doakan yang terbaik lah buat Badrul Baqtiar. Lepas dia akan melangkah ke dalam satu alam baru lepas ni. Aku mungkin akan buat satu video khas tribute kepada Badrul Baqtiar lepas ni. Menghargai dia sebagai salah seorang pemain tengah paling berbakat yang aku pernah tengok dalam modern day bola sepak negara kita. Apa pula pendapat korang mengenai decision Badrul Baqtiar meninggalkan arena bola sepak tanah air kita, lompat masuk ke dalam arena politik? Consider player-player ataupun legend-legend bola sepak negara yang masuk ke dalam arena politik sebelum ni, perjalanan diorang tak jauh, tak cantik mana pun career diorang dalam arena politik. Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni gang dengan like, share, subscribe A2N Studio. So kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku gang. Assalamualaikum.